Faqultu ya Nabi Allah, faludu hadithni anhu. Dia kata, ya Rasulullah, ada pun wudu, ceritakan padaku tentangnya. Dia nak tahu pula tentang wudu. Kemudian Nabi kata kat dia, ma minkum rajul yuqarribu wudu'ahu fayatamadmad wa yastanshiq fayastanthir illa kharrat khataya wajhi min atrafi lihyatihi ma'al ma'. Nabi kata, tidak ada seorang lelaki pun yang mendekati bekas wudu dia, kemudian dia berkumur dan memasukkan air ke dalam hidungnya dan dia luahkan semula. Luahkan, yastansir, keluarkan balik air itu, melainkan semua dosa yang berada di muka dia akan gugur daripada hujung janggut dia bersama-sama dengan air yang gugur. Maka ulama berbeza pendapat. Bila dia kata nak belajar wudu, Nabi kata mula-mula sekali berkumur dan beristinsyak. Beristinsyak ni maksudnya masukkan air dalam hidung. Ulama beza pendapat, apa hukum kumur dan apa hukum masuk air dalam hidung. Mazhab Hanbali mengatakan wajib. Wajib kerana dalam hadis menyebut, iza tawadda'a ahadukum falyaj'al fi anfihi. Bila salah seorang daripada kamu berwudu, hendaklah dia masukkan air ke dalam hidung, summa liyanthir, kemudian hendaklah dia luah semula, keluarkan balik. Maka dia kata itu arahan daripada Nabi menunjukkan wajib. Kalau tinggal, kira salah. Tapi majoriti ulama kata sunnah. Kenapa sunnah? Sedangkan arahan ni arahan yang Nabi suruh. Kerana di sana ada qarinah, ada petanda yang dia bukan wajib. Apa dia? Ayat Quran kata, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum. Wahai orang yang beriman, bila kamu bangun nak solat, basuh muka. Tuhan tak kata kumur dulu. Tuhan tak kata masuk air dalam hidung dulu. Quran kata terus basuh muka. Nabi tunjuk kumur, menunjukkan kumur ni bukan kewajipan. Quran mention benda yang mesti, sunnah mention benda yang menyempurnakan lagi. Maka sebab itu kita di sisi ahli sunnah, kumur dan istinsyak ni sunnah. Di sisi majoriti ulama ahli sunnah, kumur dan istinsyak adalah sunnah, maksud sunat. Kalau tak buat tak apa, tapi seelok-eloknya buatlah sebab dapat pahala. Nabi jarang tinggal. Macam mana caranya? Caranya yang sunnah. Kita ambil air, kan, kita ambil air dengan tangan kanan, masukkan dalam mulut, terus sedut dengan hidung, kumur, buang pakai tangan kiri. Itu sunnah. Saya sekali ya. Ambil air, kumur, terus sedut, masuk mulut, terus duduk ke hidung, buang. Lepas tu kita luahlah. Itu sunnah. Pakai tangan kanan masa untuk cedok, tangan kiri untuk luah. Okey, itu sunnah. Ya? Ikut kemampuan kita lah. Itu tak disebut dalam hadis. So kita sedut sekadar yang kita rasa kita nak bersihkan hidung. Nak bersihkan hidung. Itu dalam wuduk lah. Dalam mandi wajib, kita mandi junub, mandi janabah, wajib tak kumur dengan masuk air dalam hidung? Jangan tuan-tuan, berpuluh tahun dah mandi wajib ni. Ulama berbeza pendapat. Hanafi dan Hanbali kata wajib berkumur dan beristinsyak. Bila tuan-tuan bila dengar kata Hanbali dan Hanafi, mujur tak Syafi'i. Kalau nak kena ulang balik. Manakala Syafi'i dan Maliki mengatakan sunnah, kerana dia anggota dalaman. Dia anggota dalaman yang tidak wajib, macam lubang telinga lah. Lubang telinga pun kita tak wajib untuk masukkan air. Maka sebab itu pendapat yang rajah hanya sunnah dalam mandi wajib pun. Baik.
Kemudian sikit lagi tuan-tuan, kita habiskan tu lah. Ni sikit lagi. Nabi kata, summa yaghsilu yadayhi ilal mirfaqain, kemudian dia basuh tangan dia sehingga ke siku. Illa kharrat khataya yadayhi min anamilihi ma'al ma', melainkan semua dosa tangan dia akan keluar daripada celah kuku dia bersama dengan air. Summa yamsahu ra'sahu, kemudian hendaklah dia sapu kepala dia. Kepala bukan basuh, kepala sapu. Macam mana sapu kepala? Biasa orang Melayu buat macam tu je. Bila orang tanya pasal apa, macam ni. Mazhab Syafi'i dia kata yang tu paling kurang, paling minima. Saya bersama dengan mazhab Syafi'i dalam masalah ni kerana ada hadis dalam Sahih Muslim yang mana Nabi dalam beberapa keadaan Nabi masaha ala nasiyati, Nabi ambil air, Nabi sapu di atas kepala dia ni, depan ni, menunjukkan sebahagian je yang wajib untuk disapu. Tapi kalau tuan-tuan baca balik kitab mazhab Syafi'i, kitab fiqh, dia kata wa akmaluha mashu kulli ra's. Dalam mazhab Syafi'i yang dituntut bukan macam tu, yang dituntut keseluruhan. Itu sunnah dalam mazhab Syafi'i. So kalau tuan-tuan buat yang macam tu banyak pahala rugi. Kerana tu bukan sunnah, tu kadar yang wajib, yang paling terbaik. Macam mana Nabi tunjuk? Dalam hadis riwayat Al-Bukhari, Nabi ambil air, basahkan tangan dengan air, mula daripada depan, letakkan tangan macam ni sampai ke belakang sehingga ke tengkuk, patah balik. Macam tu Ustaz. Macam tu lah. Dan nampak pelik sikit rambut lepas tu. Tak ada siapa, kita nak jumpa Tuhan, bukan nak jumpa makwa. Tapi saya faham lah kan, kalau orang lelaki boleh lah. Berdasarkan riwayat memang telinga, berdasarkan riwayat basuh telinga memang air yang sama. Basuh cuci telinga tu tak payah ambil air lain. Ulama beza pendapat, tapi pendapat yang saya pegang berdasarkan hadis yang paling sahih dalam masalah ni, kita dah sapu kepala, air yang sama, telinga hanya sekali, kepala juga hanya sekali. Kerana lafaz 3 kali untuk kepala tu, lafaz yang kata 3 kali tu tidak sahih. Okey, boleh ubah? Kita cuba, kita pelan-pelan buat. Alhamdulillah hari ni dengar hadis sahih. Tapi ustaz, kalau perempuan macam mana? Rambut panjang dah sampai ke tengkuk, patah balik, keluar bilik air, pengsan suami, duk ingat Sunda Bolong. Orang perempuan berdasarkan hadis Rubai' bintu Muawidh, cukup hanya sekadar ambil, basahkan tangan, kalau rambut dia panjang, basahkan tangan, pekuk kawasan ni, cukup. Maka tidak perlulah macam lelaki buat tadi. Kalau dia nak buat macam lelaki buat, lagi baguslah. Kerana asalnya tak ada beza. Tapi ada hadis yang Nabi suruh buat macam tu pada Rubai' bintu Muawidh, kerana dia perempuan, mungkin rambut dia panjang kan. Baik. Melainkan akan keluar dosa-dosa kepala dia daripada hujung rambut dia bersama dengan air. Summa yaghsilu qadamaihi ilal ka'bain, kemudian hendaklah dia basuh kedua kakinya sehingga ke buku lali. Melainkan akan keluar dosa-dosa kakinya bersama dengan di hujung jarinya bersama dengan air. Jadi ini dalil yang menunjukkan kaki ni wajib dibasuh. Ini mazhab ahli sunnah secara ijma'. Adapun Syiah, mereka tak basuh kaki. Syiah ambil wuduk tak basuh kaki, dia hanya sapu je, macam sapu atas stokin. Tak ada stokin pun dia orang sapu Syiah. Kita tak, kita basuh sampai buku lali. Baik. Fa in huwa qama fa shalla fa hamidallaha ta'ala wa athna alayhi wa majjadahu billadhi huwa lahu ahl wa farraga qalbahu lillahi ta'ala illa ansarafa min khati'atihi ka ahiyatihi yawma waladathu ummu. Bila mana dia bersalat, dia puji Tuhan,
dia besarkan Tuhan dengan selayaknya untuk Tuhan, dan dia bersihkan jiwa dia hanya semata-mata kerana Tuhan, tidak lain tidak bukan, melainkan bila mana dia keluar daripada salat, keadaan dia sama seperti mana keadaan ibu dia yang melahirkan dia. Maksudnya dia keluar daripada salat dalam keadaan dosa dia tak ada. Ni kalau orang yang tak ada dosa besar lah, yang mana Tuhan ampunkan semua dosa kecil dia bila mana dia ambil wudu, bila mana dia salat. Kemudian fahaddatha Amr bin Abasa bihadzal hadis Aba Umamah sahiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amr bin Abasa lepas daripada Nabi wafat, dia cerita hadis ni kepada Abu Umamah. Abu Umamah siapa? Abu Umamah ni Abu Umamah Al-Bahili, sahabat Nabi juga. Bila dia cerita hadis ni, faqala lahu Abu Umamah kata kat dia, Ya Amr bin Abasa, unzur ma taqul. Abu Umamah kata, wahai Amru, hati-hati sikit dengan apa yang kau sebut ni. Dia kata, fi maqamin wahid yu'ta hadzal rajul, adakah untuk satu kali peristiwa Nabi bagi hadis yang panjang macam ni kat kau? Maksud dia tak percaya. Takkan Nabi bagi banyak sangat hadis kat kau, aku dapat yang pendek-pendek lah. Tolong hati-hati sikit, jangan dok buat cerita. Menunjukkan sahabat Nabi bersama dengan sahabat Nabi pun, mereka bila tak baca hadis sangat berhati-hati. Tu sahabat Nabi tu, dia punya kisah pun kena sound. Jangan hati-hati bila nak baca hadis Nabi. Kita macam mana? Hati-hati, jangan nak kata hadis ni dhaif. Kita bukannya baca kita hadis banyak. Tak, hadis bukan macam tu. Hadis sebelum ada bukti, jangan kata hadis. Hadis sebelum ada bukti, ia hadis, jangan kata hadis. Sebelum ada bukti, ia sahih, jangan kata sahih. Tu hadis. Ni sahabat Nabi tunjuk. Kemudian dia kata, faqala Amr kata, ya Aba Umamah, laqad kaburat sinni wa raqqa 'azami wa iqtaraba ajali. Dia kata, wahai Abu Umamah, aku ni dah tua dah, tulang pun dah lembut dah, ajal pun dah dekat dah. Wa ma bihajah an akdziba 'ala Allah Ta'ala wala 'ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku dah tua dah, tulang dah lembut, ajal dah dekat, tidak ada keperluan untuk aku bohong atas nama Allah, dan tak ada keperluan untuk aku bohong atas nama Nabi. Kalau taklah kerana aku dengar daripada Nabi lebih daripada sekali ataupun 2 kali ataupun 3 kali, sehingga dia kata 7 kali dia dengar benda yang sama daripada Nabi, aku takkan sebut benda ni pada engkau, aku takkan bacakan hadis ni pada engkau. Tetapi aku dengar lebih daripada 7 kali. Hadis yang sama ni Nabi ulang kat dia, menunjukkan Nabi sayang kat dia. Nabi suruh dia simpan benda ni, ilmu ni, untuk dia sampaikan kepada umat yang lain. Rawahu Muslim, hadis ni riwayat Muslim dan bertaraf sahih.